Ya, Alhamdulillah kita mengikuti satu segmen vaksin ketuhanan berkenaan dengan redha dengan ketentuan Allah. Bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang, iaitu pegawai agama, sudah pun berada di hujung talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Puan Ustazah? Alhamdulillah. Mahira apa kabar? Alhamdulillah saya sihat ya. Satu lagi topik yang cukup menarik ya, berkenaan dengan redha dengan ketentuan Allah. Jadi mungkin sebagai mukadimah ni Puan Ustazah, apakah yang akan disampaikan melalui topik kita pada kali ini? Silakan. Okay, terima kasih Mahira dan para penonton yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita dipanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurnianya jua pada hari ini kita ni diberi nikmat dibagi nafas hari ini untuk hidup, nikmat kesihatan tubuh badan dan juga nikmat kita ni selamat selama lebih setahun kita ni selamat daripada wabak COVID-19. Namun pada 7 hari bulan Ogos 2021 kita ni telah dikejutkan dengan 7 kes jangkitan tempatan wabak COVID-19. Namun dalam hal itu kita ni bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas ujian yang telah diberikan kepada kita ni. Yang mana juga kita ni bersyukur kerana kemarin saja sebanyak 69 kes 69 kes telah sembuh dan mudah-mudahan makin ramai lagi pesakit COVID-19 sembuh daripada penyakit wabak COVID-19. Alhamdulillah. Jadi para penonton yang saya kasihi sekalian, ingin saya tanyakan kepada bis kita semua, apa khabar bis kita di luar sana? Mudahan bis kita baik-baik saja. Jangan ketani luan stres, jangan ketani juga luan berwik. Biartah ketani sedang-sedang saja kerana bersederhana itulah yang lebih baik. Kerana semua yang terjadi ini juga adalah dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ianya berlaku dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang bermaksud tiada ditimpa sesuatu bencana melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman nescaya dia akan diberikan petunjuk ke dalam hatinya, yakni agar dia menerima apa yang berlaku dengan tenang dan sabar. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui tiap-tiap segala sesuatu. Jadi daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah menjelaskan bahawa apa yang berlaku wabak COVID-19 yang berlaku di negara Brunei Darussalam buat kali kedua ini adalah dengan atas keizinan dan kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ni cuba untuk mempertikaikannya dan juga jangan kita ni cuba untuk menuding jari kepada sesiapa pun kerana ini bukanlah masa yang sesuai untuk kita ni melakukan perkara sedemikian. Bisaitah kita ni memberi kerjasama dengan pihak yang berkenaan iaitu dengan cara kita ni mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan seperti kita ni teranah di rumah, kalau kita ni kan keluar tu jika berkeperluan saja, scan QR code, ambil vaksin dan pakai mask apabila kita ni keluar rumah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita ni itu mudah-mudahan wabak COVID-19 akan bersih sebersih-bersihnya dari bumi Brunei Darussalam, insya-Allah.
Baik para penonton yang saya kasihi sekalian, mengenai dengan tajuk Ketani pada hari ini, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala senang Ketani kan cakapkan. Ketani cakap aku redha dengan apa yang terjadi pada diriku, senang, amat senang Ketani cakap. Tapi untuk Ketani melaksanakannya, untuk melakukannya adalah sesuatu yang amat sukar ataupun amat payah untuk Ketani lakukan. Jadinya bisaitah Ketani ni walaupun Ketani tahu Ketani sukar untuk melakukannya, tetapi Ketani mesti ada usaha untuk menuju ke arahnya. Dan perkara ini tidak mustahil bagi orang-orang yang beriman, kerana orang yang beriman itu mereka akan mudah untuk redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang bermaksud, janganlah kamu berasa lemah dalam menegakkan agama Islam dan janganlah kamu bersedih padahal kamulah orang yang tinggi darjatnya jika kamu benar orang yang beriman. Jadinya kalau kita ni orang yang beriman, apabila kita ni menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan redha, insya-Allah kita ni akan mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi ingin saya kongsikan, kita ni negara Brunei Darussalam sudah dilanda lagi sekali gelombang kedua wabak COVID-19. Adakah ianya dikatakan sebagai bala ataupun musibah? Memang kita ni hidup di dunia ini sebagai manusia, hamba Allah, tidak lari daripada ujian. Memang katanya indah lari daripada ujian, tidak kira adakah katanya itu seorang yang kaya, miskin, yang kuat, yang lemah, ataupun orang yang beriman, ataupun orang yang bukan Islam. Jadinya mereka semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian. Cuma ketani sebagai hambanya, macam mana ketani menerima ujian tersebut. Adakah ketani redha dengan ketentuannya ataupun ketani meraung, menangis, bersedih kerana kita ini menyangkal akan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin saya kongsikan juga setiap ujian yang kita ni lalui pasti ada hikmahnya. Setiap ujian, setiap apa saja yang berlaku dalam diri kita ni pasti ada kemanisannya. Jadi kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri ada berfirman, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahawa adakah orang beriman ini menyangka bahawa mereka tidak akan diuji dengan hanya bercakap aku beriman kepada Allah, ataupun dalam lebih kurang maksudnya macam mana? Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak diuji. Jadinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan cukup berhenti di sana saja. Tidak akan cukup artinya Allah itu akan menguji ketani dengan bermacam-macam ujian. Kerana ketani manusia, apabila ketani diuji dan ketani diberikan kesenangan, maka ketani mudah lupa akan Allah. Tetapi ketani mudah ingat apabila ketani kembali kepada Allah apabila ketani sudah susah. Jadinya di sini ingin saya suka memberi kesimpulan ataupun saya lebih suka mengambil pendekatan bahawa negara ketanian ini lagi sekali dilanda musibah wabak COVID-19 sebenarnya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala kasih dan sayangkan ketani. Allah kasih dan sayangkan ketani dengan cara Allah bagi kita ni ujian lagi sekali. Kerana apa? Allah mahu kita ni sentiasa dekat dengan dirinya. Allah mahu kita ni sentiasa memperingatinya. Allah sentiasa kita ni mahu Allah sentiasa kita ni bertaubat kepadanya. Allah mahu kita ni sentiasa beristighfar kepadanya walaupun kita ni diberi nikmat kesenangan. Jadi alhamdulillah.
dengan cara Ketani berfikiran positif, kerana Ketani menyangka, bukan lagi Ketani menyangka, Ketani memang bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi Ketani lagi ujian wabak COVID-19 ini kerana Allah sayangkan Ketani. Allah sayangkan Ketani, Allah mahu Ketani kembali kepadanya. Kerana mungkin saja sewaktu Ketani senang masa tu, Ketani lalai. Dan kerana itulah Allah bagi Ketani ujian lagi, kerana Allah sayang dan kasihkan Ketani, insya-Allah. Silakan Puan Mahira. Ya, Alhamdulillah. Jadi memang ramai yang bercakap ataupun yalah berkata ya kita ni mesti sabar dan redha dan ketentuan Allah. Memang mudah kita diungkapkan tapi memang ada yang rasanya macam payah untuk melaksanakan. Tapi itulah langkah pertama perlunya kita ni untuk memupuk kesabaran ataupun perasaan redha itu. Jadi apakah pengertian tentang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apakah formula untuk kita sentiasa redha ini? Ustazah, silakan. Okey. Terima kasih Puan Mahira. Okey. Alhamdulillah. Untuk berbicara mengenai dengan redha ini, apakah dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita ni redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan cara kita ni menerima sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan tunduk dan patuh. Artinya kita ni menerima dengan seikhlas hati. Macam mana kita ni menerima dengan seikhlas hati adalah dengan cara kita ni indah lagi mempersoalkan kenapa arahku, kenapa aku lagi, kenapa aku yang ditimpa ujian, kenapa bukan orang lain. Jadinya dengan kita ni redha, pengertian redha itu adalah kita ni indah akan mempersoalkan kenapa kita ni lagi atau yang kita ni perlu elakkan. Jadinya dengan redha artinya kita ni menerima sesuatu dengan ikhlas, sama ada suka ataupun duka, dengan hati yang tenang dan hati yang lapang. Dengan hati yang tenang dan hati yang lapang, dengan tanpa menyangkal ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saja saya bagi contoh. Mungkin ada sebahagian daripada ketani, di kalangan ketani, ditimpakan ujian dengan positif COVID-19. Maka seharusnya sebagai umat Islam yang beriman dan berakidah, ketani terimanya dengan hati yang terbuka. Artinya ketani menerima dengan seikhlas hati walaupun ketani bersedih. Walaupun ketani bersedih, mungkin ketani akan merasa sudah juga aku menjaga SOP, sudah juga aku menjaga kebersihan, tapi kenapa aku yang masih kena? Tapi dengan redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan takdirnya, maka ia akan lebih bertenang. Ia tidak akan marah-marah, ia tidak akan meraung kesedihan, dan ia akan cuba sedaya upaya untuk memulihkan dirinya menjadi orang yang lebih baik ataupun lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kita ni redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita ni akan memudahkan urusan kita ni. Begitu juga dengan urusan orang lain. Kalau sekiranya doktor suruh makan ubat, kita ni akan dengan senang hati menerimanya kerana kita ni redha. Kalau kita ni indah redha dengan ketentuan yang kita ni sudah positif COVID-19, maka kita ni akan indah mau ataupun kita ni indah akan mau cuba sedaya upaya untuk baik. Ataupun kita ni berserah saja kepada nasib. Jadi perkara itu, fikiran itu adalah yang salah. Jadinya kalau kita ni sebagai umat Islam, mestitah kita ni redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita ni bercakap senang, tapi untuk melakukannya adalah sesuatu yang amat susah. Tapi cuba kita ni, mesti kita ni cuba untuk tenangkan hati kita ni dan menerima takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita ni. Dan juga kalau sekiranya habis kita ada membuking vaksin, sekali tiba-tiba di hari lain kita menerima lagi mesej katanya bis kita mengambil vaksin itu telah ditunda pada tarikh yang
berikutnya pada tarikh yang lain. Jadinya kita terpaksa, bukan lagi terpaksa, memang kita ni menerima dengan seikhlas hati. Artinya kita ni redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada masa ini yang paling penting adalah kerjasama. Kerjasama daripada semua pihak, kerjasama daripada orang awam untuk sentiasa bersabar dan untuk sentiasa bertenang. Jangan kita ni marah-marah kerana semua orang masa ni dalam waktu yang sukar. Kita ni pun Indah tahu yang benda ni akan terjadi lagi. Jadinya kita ni mesti bersabar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah Dan demikian tadi. seterusnya, Ya. Memang sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ataupun yang kita ni husnudzon perlulah diaplikasikan ya kata semua perkara peristiwa yang dialami dan seperti yang dikatakan tadi ya Puan Ustazah. Jadi apapun nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen vaksin ketuhanan ini. Jadi insya-Allah kita akan mengupas lagi mengenai dengan topik ini insya-Allah, dan apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Ustazah Siti Juhaidah binti Haji Bujang, iaitu pegawai agama. Apapun kita ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain keluaran. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.